Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi Masjid Al-Intisam, saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, ashabul ma'ali, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, orang-orang besar kawasan ini. Alhamdulillah, pada malam ni saya ditaklifkan untuk membincangkan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan fitnah akhir zaman dan cara untuk kita menyelamatkannya. Pertamanya, suka dinyatakan kalimah fitnah ini sudah terwujud dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak maksud dan maknanya. Salah satu daripada makna fitnah yang biasa kita dengar dengan makna ujian. Allah menguji. Walaqad fatanna allazina amanu, dan kami menguji orang-orang yang beriman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, ada di kalangan orang kafir menguji orang-orang yang beriman dengan ujian-ujian. Dalam arti kata lain, mereka mengenakan pelbagai ujian. Fitnah juga dengan makna ujian yang bermaksud apakah kita pandai untuk menguruskannya dan mentadbir dengan sebaiknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan juga anak pinak kamu adalah fitnah kepada kamu. Fitnah juga, kalau kita lihat, dia adalah bala. Bila disebut fitnah ni bala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, dan takutlah kamu kepada fitnah yang tak terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu semata-mata. Sifatnya umum, itulah fitnah, bala yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan fitnah, sama ada dalil secara umum, sama ada fitnah ini disebut dengan banyak. Antara doa yang masyhur dia ajar iaitu Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada sebarang bentuk fitnah. Banyak fitnah-fitnah yang zahir ataupun yang batin. Fitnah juga kadang-kadang disebut secara khusus, seperti dalam doa di akhir sembahyang yang Nabi ajar dalam riwayat yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Satu riwayat ditambah wa minal ma'sam wal maghrab. Ya Allah, aku minta berlindung dengan Engkau daripada azab neraka jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, daripada dosa-dosa dan juga keberhutangan yang melampau. Ini menunjukkan kepada kita, kadang-kadang disebut secara khusus tentang fitnah. Dan fitnah ini dinyatakan bahawa dia kadang-kadang
Bila dia datang dia tak kenal siapa-siapa. Dan fitnah yang paling bahaya, fitnah di mana seseorang itu terpecah daripada akidah keimanan kepada kekufuran. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il lailil muslim asbahar rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Bersegeralah kamu untuk melakukan amalan-amalan sebelum datang kepada kamu fitnah-fitnah ibarat kepingan-kepingan malam. Ada orang itu pada waktu pagi beriman, petang boleh jadi kufur. Petang beriman, pagi boleh jadi kufur. Kerana dia menjual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Itu makna fitnah-fitnah. Jadi fitnah yang paling parah namanya fitnah mengeluarkan seseorang daripada zon daerah keimanan kepada kekufuran. Ini bala yang besar. Fitnah juga kadang-kadang berlaku melalui apa yang kita katakan apabila seseorang itu cuba mengejutkan fitnah. Kerana disebut dalam hadis al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqazaha. Fitnah itu asalnya tidur, maka celakalah. Allah laknatlah orang yang mengejutkan fitnah. Di mana di sini pembawa kepada pembawa fitnah adalah sifatnya tidak baik. Di mana pembawa fitnah ini boleh membawa kepada huru-hara. Sebab itu dinyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu lebih berat daripada pembunuhan. Kerana pembunuhan mungkin satu nyawa, tapi fitnah ini membawa kepada satu bangsa, satu negara. Fitnah ni bahaya sangat tuan-tuan. Mungkin kita nak bercakap dari sudut konsep bukan fitnah orang ni, fitnah orang tu, bukan orang ni, fitnah orang tu. Itu sejuzu. Yang saya nampak lebih besar daripada itu ialah fitnah yang menyebabkan kita walaupun masih beragama, tapi kita renggang dengan agama kita. Kita kendur dengan agama kita. Inilah ujian. Ada orang tu dia bercakap, saya ni agak miskin je. Kalau kaya, saya sedekah masjid ni saya seorang je. Tuan-tuan, hak ada pun tak bagi. Ini masalahnya. Jadi kalau bercakap macam itu, kalau dia kaya pun biasa tak boleh buat, tuan-tuan. Tengok, fitnah harta ni besar sangat ujian. Fitnah pangkat. Ada orang kata kalau saya nantilah saya jadi nazir. Kalau saya jadi nazir, saya buat. Lepas dia jadi 2 hari je, pada dak lah. Ada orang macam tu. Pangkat. Dia akan bercakap kalau. Tapi apa yang berlaku, ni ujian. Dia tak dapat nak buat. Fitnah ni macam-macam datang. Kita dapat anak. Anak kita ramai, fitnah. Anak kita cerdik semua, fitnah. Anak kita tak berapa cerdik semua, fitnah. Macam-macam fitnah. Fitnah yang hebat kadang-kadang hak baik-baik pun kadang-kadang fitnah. Kenapa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tak kala dia berada di persada puncak, Allah bagi kepada Nabi Sulaiman tak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi. Pertama, memiliki kerajaan yang kukuh, ampuh, yang hebat. Kedua, mempunyai bala tentera yang banyak. Bukan sekadar ramai, banyak. Maknanya capur pula binatang pun kadang-kadang cuma sekali itu banyak dia punya. Ketiga, dia boleh memahami bahasa-bahasa binatang. Kita tak tahu. Tanya seorang kita, sahabat kita, mak mu kerja apa? Saya tokel lembu.
Berapa ekor lembu? Ada 35,000 ekor. Mau faham tak bahasa lembu? Tak faham. Walaupun dah 30 tahun dah main lembu, tak faham bahasa lembu. 40 tahun main kambing, tak faham bahasa kambing. Tapi Nabi Sulaiman, bahasa semut dia tahu. Bahasa semut pun dia tahu. Bahasa burung belatuk pun dia tahu. Jin, ifrit pun dia tahu. Dia banyak. Tak kala dia berada dalam persada puncak itu, dia boleh berkata, Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dia, Allah, ini semua adalah kurniaan Tuhanku. Dia tak rasa akulah yang berusaha ni, aku tak. Ini kurniaan Tuhanku. Dia nak uji aku, sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Nabi Sulaiman selalu baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Tengok, inilah doa yang selalu diulang-ulang oleh Nabi Allah Sulaiman. Sebab apa? Nak suruh syukur. Tak rasa takabur, tak rasa besar diri, tak rasa angkuh, tak rasa sombong, tak rasa wal-iyazabillahi min zalik. Artinya, kadang-kadang kita nampak okey, tapi itu juga ujian. Ujian. Ada orang tu ujian dengan perempuan. Ada orang tu ujian dengan lelaki. Ada orang tu ujian dia lelaki dengan lelaki. Ada orang tu ujian dengan hayawan pun. Ada orang tu ujian dengan harta. Ada orang itu ujian dengan sifat nafsu yang melampau. Macam-macam Allah uji tuan-tuan. Tapi yang paling baik adalah mereka perlu buat persediaan. Jadinya apa yang saya nak nyatakan, bila kita sebut tentang fitnah, artinya cabangannya banyak. Jangan anggap bahawa orang tu okey semua, tak ada fitnah. Tak ada, semua ada. Saya ada. Bukan saya lah, para nabi pun ada. Orang yang pegang putih tasbih duk subhanallah, subhanallah, ada ujian. Orang yang sembahyang sentiasa, ada ujian. Ada buah lemah kita. Sebab itu kita hidup di dunia, kita perlu jihad. Jihad ni bukan makna kita perang tu saja. Jihad kita untuk istiqamah pada agama Allah. Kerana dengan jihad pada jalan Allah, maka Allah akan tunjuk jalan yang baik. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang jihad pada jalan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang baik. Ini dia fitnah, tuan-tuan. Dan fitnah-fitnah ini penyelesaiannya macam mana? Perkara pertama untuk nak selesai dan untuk selamat, untuk kita okey dalam bab fitnah ni, pertama sekali kena belajar ilmu. Kena belajar ilmu. Kena tuntut ilmu. Kena faham ilmu. Dan majlis ilmu jangan tinggal. Kerana majlis ilmu inilah yang akan mengenalkan kita akan erti hakikat. Kadang-kadang bila kita tak belajar, kita rasa okey dah. Tapi sebenarnya KO lagi. Saya beri contoh. Seorang ulama besar, ahli tasawuf yang terkenal, Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad membuat satu takrifan riya dengan satu takrifan yang pelik. Dia kata, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amalan kerana manusia itu riya. Beramal kerana manusia itu syirik.
Tuan-tuan, orang kita akan faham makna riak ni. Kita pergi semayang Allahu Akbar, orang tengok hebat lama dia. Sampai 10 minit semayang depan orang lama. Itu makna riak. Tunjuk kat orang. Tapi martabat yang tinggi lagi yang disebut oleh Fudail bin Iyad, kamu masuk masjid, kamu tengok ramai orang. Lalu kamu berkata pada dirimu, seolah-olah ni kata Fudail bin Iyad, kamu kata pada dirimu, aku ni bukan tak nak semayang, nanti orang kata aku lebah sangat, terus duduk saja. Itu riak. Sebab ada bahagian portion manusia. Tapi kalau kita tak belajar, riak apa situ, tak tunjuk apa-apa, tak betul juga lagi. Tetapi bila kita beramal kerana manusia, itu syirik. Sebab kita menduakan Tuhan. Aku sembahyang kerana Allah, usalli farda apa-apa, sunnata apa-apa, lillahi ta'ala. Tapi tengah aku tak bolehlah sujud secepat sangat, nanti orang kata, nanti orang kata, nanti orang kata. Ini namanya syirik. Dengan Allah ada, dengan makhluk ada. Kita belajar, kita faham. Tuan-tuan, majlis ilmu ni macam-macam. Kadang-kadang berkenaan dengan akidah. Akidah kefahaman kita. Bila mana kita salah faham, kita rasa okey. Tapi dengan sebab itu akan terfitnah. Kita akan keluar daripada daerah keimanan. Satu hari, syaitan dia bertanya kepada penghulunya, iblis. Syaitan ni banyak ramai. Iblis ni seorang, satu. Dia kata, wahai penghulu kami, kenapa kami tengok kalau kami laporkan kepada kamu matinya orang kuat ibadat, kamu tak kisah? Sedangkan kita tengok dia lekuk dahi, duduk semayang, kuatnya sampai hitam, kamu tak kisah. Tapi bila mati sahaja orang alim, suka kamu. Kami tengok orang alim ni kadang-kadang semayang pun lebih kurang ni. Maksudnya taklah kuat macam orang ambil ni. Iblis kata begini, biar aku tunjuk pada kamu. Dia boleh berupa lelaki tua. Mula-mula sekali dia pergi dekat orang yang kuat ibadat. Dia duduk sebelah. Akhirnya orang tu sudah semayang, sudah ibadat, dia pegang. Dia kata, Tok Guru, nak tanya satu soalan. Cepat sikit aku nak ibadat ni. Sekejap Tok Guru, kami muskil. Dia pun ambil daripada poket dia sebiji telur. Telur ayam. Dia kata, boleh tak Allah memasukkan dunia yang luas ni dalam sebiji telur ni? Jawab ni mana? Boleh. Hang sendiri pun tak lepas. Macam mana? Dia kata, terima kasih banyak Tok Guru. Dia pun pergi. Kali kedua dia pergi dalam majlis orang alim. Sampai dalam majlis orang alim, dia tengok orang alim ni sedang mengajar, sekali suka, sekali sedih pengikut. Isi kandung intipati pengajaran. Lalu dia ambil kesempatan, Tok Guru, hamba nak tanya satu soalan. Apa dia? Boleh tak Allah masukkan dunia dalam sebiji telur ni? Kata, apa tak boleh? Kalau Allah nak, boleh. Kalau Allah nak, boleh. Kerana masalah ini masalah kudratullah. Dan ta'aluk kudratullah perkara mungkinat. Ni pun perkara mungkin. Jadi apa masalahnya? Kalau Tuhan nak. Lalu iblis ni kata kepada syaitan yang lain, tengok, satu soalan sahaja orang yang kuat ibadat ini boleh terpecah kefahamannya, akidahnya tak betul sebab jawab dengan jahil. Tapi malangnya orang alim ni bukan sahaja dia selamat, tapi orang belajar dengan dia pun selamat juga. Kita tengok kadang-kadang kefahaman seperti itu. Inilah maknanya cara nak selesai masalah, kita hendaklah sentiasa mari belajar. Belajar ilmu, tuan-tuan. Kita selamat daripada fitnah. Poin yang kedua. Untuk selamat daripada fitnah, penyelesaiannya adalah
seseorang itu hendaklah menjauhkan daripada apa bentuk fitnah sekalipun. Kadang-kadang macam-macam kita dengar, kita letih. Sekarang ni fitnah boleh masuk pas dalam rumah kita. Tuan-tuan, setiap orang ada handset. Kadang-kadang bukan satu handset, 4 seorang. Banyak. Handset ada. Tinggal handset tu pergi Sling River dah, patah balik kat TTDI ni nak pergi ambil. Tengok handset. Yang kita pula jenis sampai kepada edit handset. Saya tengok sampai tahap tu. Tengok. Jadi fitnah ni boleh masuk semua. Cerita apa-apa kita boleh tengok. Kalau hak rajin tu tak sekira lah. Masya Allah. Ini pun saya ingat kita kena fikir baliklah kehidupan, kesihatan, kekeluargaan. Kesihatan hubungan hasil daripada kita menyembah kepada handset bahasa kasar. Sampai tahap tu. Susah. Bukan orang lain lah. Kita sendiri, anak-anak kita, isteri kita. Hidup tak? Jenis zaman dulu kan, duk main padang bola ni, dak dalam bilik tak apa dah. Handset. Baik. Jadi sebaik-baiknya adalah kita kena kenal fitnah-fitnah ni, kita jarakkan fitnah. Ada orang tekan bubus makuk, forward je, saya forward, kerja saya forward. Dan WhatsApp, forward, WhatsApp. Suka sangat berforward supaya saya menjadi orang yang pertama mengforwardkan. Seolah-olah berita tu kita nak jadi pemberita. Kalau pergi kat kerja Reuters tu dapat gaji besar-besar. Dia tak ada apa, habis duit je. Suka sangat. Begitu juga kita kena kenal. Bila kita kenal hak mana fitnah ni, kita kena jauh. Macam-macam tuan-tuan. Bila dia datang, masalah dan musibahnya cukup besar. Macam-macam dia mari. Oleh kerana itu, kita kena kenal. Ini tak baik. Ini fitnah. Ini bergiang. Kita jarakkan. Kata Nabi. Nabi kata, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Huzaifah bin Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Fakuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Orang ramai kalau temu Nabi, sahabat suka sangat tanya hak baik-baik. Hamba ni kalau temu Nabi, hamba akan tanya hak tak baik. Sebab kok kena atas belakang hamba, kena atas saya sendiri. Maka satu hari aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah selepas kita baik ni akan ada jahat? Kata dia, ya. Satu zaman akan ada jahat. Kata dia, ya Rasulullah, selepas jahat tu ada tak baik? Ya, ada. Tapi Nabi beri satu tambahan. Baik tu, dia ada dukhan dia. Dia ada ashab dia. Dia ada kelabu dia. Kata dia, macam mana keadaan macam itu? Susah. Masa itu kalau boleh, kamu bersama dengan jemaah orang Islam, kemudian iltizam. Macam kita mari masjid, mari beri kefahaman macam tu. Kemudian kata dia, fitnah itu berlaku kerana adanya du'atun ala abwabi jahannam. Ada penyeru-penyeru ke arah pintu-pintu neraka jahannam. Kalau kamu taatinya, kamu akan terjerumus sama. Kalau kamu tak mentaatinya, dia akan bunuh kamu. Jadi macam mana? Inilah dia. Asingkan. Ada masa lebih banyak kita tak berkawan daripada kita berkawan.
Ada masa lebih baik kita duduk rumah, kunci rumah, duduk begitu. Tapi saya tak suruh nak ajar awak gitu sekarang ni. Hak tu mungkin satu masa nanti kena pandai pilih kawan. Nung hak masuk penjara ramai. Mungkin 99% kita tanya, mu ni kenapa jahat sangat? Bunuh orang 14 orang. Dia akan jawab, kerana kawan. Hang ni kenapa mengedar dada sampai 14 kilo? Kerana kawan. Hang ni kenapa buat ni merokok? Kerana kawan. Semua kawan. Puca. Kita kadang-kadang kita tengok, oh okey, jangan tuan-tuan. Ini kita kena kenal. Ini kita kena kenal. Sebab itu, apa yang dia ajar pada kita kena faham. Masa tu kita lari, kita jarakkan, kita kenal. Jahat pun kena kenal juga. Jahat pun kena kenal. Bukan kena buat. Beza antara kena buat dengan kena kenal. Jangan. Jahat pun kena kenal. Orang Arab kata, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku kenal kejahatan bukan nak buat jahat, tapi untuk selamat daripada jahat. Kadang-kadang kita tak tahu. Tak boleh. Kita kena kenal. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia ni Allah bagi banyak ilmu. Imam kita, Imam Syafi'i ni Allah bagi banyak ilmu dan dia punya banyak keistimewaan. Salah satu ilmu Imam Syafi'i sempat belajar, dia belajar dan dia faham tu namanya ilmu firasat. Ilmu ni tak ada dalam buku. Payah kita nak sebut firasat. Dia bukan macam matematik 2+2 4 je. Ilmu firasat ni tengok orang kenal. Hak nombor 1 kenal Nabi lah. Sebab itu Huzaifah tu dia kata pemegang rahsia Nabi. Kenal hak ni munafik, hak ni tak. Tapi Nabi tak pernah royak ke orang ni munafik tak pun. Cuma tanda-tanda. Imam Syafi'i ni kenal orang. Dia belajar ilmu ni di Yaman. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, satu hari aku berjalan sampai di sebuah tempat untuk aku berhenti, berehat, untuk sewa ke apa. Keluar seorang lelaki. Sekali first time aku tengok muka dia, terus dalam hati aku kata ni jahat. Dia mari selalu. Dengan ilmu yang dia ada tu tak baik suzon orang, tapi hak dia belajar tu kalau macam ni air berat ni. Tapi orang tu baik yang amat pelajar. Saudara, mari saudara, ajak, siap makan, siap minum, beri layanan first class. Bagus. Imam Syafi'i malam tu bila tengok keadaan macam tu, Imam Syafi'i kata, esok aku bakarlah ilmu apa ni kitab aku tu tak betul, mengaruh. Pahaman aku tu tak betul, mengaruh. Pagi esok maka Imam Syafi'i ucap terima kasih banyaklah kat orang ni atas jasa dia baik gini. Tuan-tuan tahu, royak saja nak pergi, orang ni pun kata tidak. Kejut Imam Syafi'i. Kau buat ni bayar banyak ni, ni bayar, keling habis. Dan keling pula tinggi-tinggi, bukan harga biasa lah, bukan normal lah, abnormal. Lalu Imam Syafi'i pun alhamdulillah, syukur, rupa-rupanya ilmu aku betul lah. Aku ingat salah dah. Tuan-tuan, ini dia. Sebab itu bukan maknanya apa, tujuannya bila kita boleh tahu, kita boleh jarak. Kerana kawanlah yang paling payah sekali yang membawa kepada ketidakbaikan kita. Orang cerdik kata, tunjuk kepada aku siapa kawanmu,
aku akan boleh beritahu kepada kamu apa sifat kamu. Mu tunjuk je, mu royak je siapa kawanmu, aku boleh royak kepada kamu satu persatu, inilah sifatmu satu persatu. Sebab kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalilu. Manusia ni di atas agama kawan dia. Tengok siapa dia yang dia kawan. Mak saya kawan dengan orang jahat tapi saya baik, mak. 2 hari boleh lah. Tapi akhirnya gebah. Ini kena jaga betul. Melainkan orang tu kuwatut taksir, kuat sungguh, yang sifat dia nak jadi pendakwah. Berapa ramai orang nak dakwah orang tu, akhirnya orang tu dakwah balik ke dia. Ramai juga. Ini dia. Oleh kerana itu, pilih kawan-kawan yang baik sebagai salah satu daripada penyelamat daripada fitnah ini. Yang ketiga, tuan-tuan, kita hendaklah memahami sesuatu perkara itu dengan kefahaman yang jelas, dengan matlamat yang jelas. Saya contoh paling mudah, harta. Siapa di sini nak harta dan nak kaya? Semua nak. Kalau orang tu kata saya tak nak harta, tak nak kaya, kita hantar dia kat hospital, cek balik dia punya mental apa makna. Kok silap. Jadi semua orang nak kaya. Okey. Tapi jarang kita bincang untuk matlamat, martabat seterusnya nak kaya. Nak tanya, mu nak kaya nak buat benda apa? Ramai yang akan jawab, pertama saya nak beli kereta Bugatti Chiron 1. Porsche, Bentley, sebutlah hak mahal-mahal. Kedua, saya nak villa 1. Ketiga, saya nak kebun 1. Keempat, sebut. Macam-macam mengikut kefahaman dan bagaimana pengaruh dia pada sesuatu. Semua nak harta. Ada yang nak melabur, ada yang nak beli, ada yang nak membesar, ada yang nak ni nak harta. Tapi tak ramai yang berkata, aku nak harta. Harta itu akan menjadi untuk aku perolehi pahala. Aku akan dapat pahala daripada harta tu. Dengan infak, dengan wakafah, dengan sedekah, dengan apa. Minggu lepas saya bersama dengan seorang bilioner. Masya Allah. Bukan orang Melayu lah agak. Kawan cerita, dia bawa duit selori. Sedekah. Kita air mineral selori. Selori pun lori kecil je. Dalam 14 buku je. Tu je lah untuk masjid Tisong ni. Selori sedekah. Sebab itu Abdullah ibn al-Mubarak mengajar kita, dan ramai salafus salih kata, kaya ni kita nak. Tapi jangan sampai dalam hati kita. Cuma dalam tangan kita. Allahumma ja'ali dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadilah dunia dalam tanganku, dalam genggamanku. Sebab kaya ni banyak. Berapa ramai orang kaya boleh masuk syurga Allah dengan sebab infak fi sabilillah. Sahabat Nabi rasa sedih. Dia pergi kat Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahli dusur ilal jannah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya masuk syurga dengan bergaya. Sebab dia boleh sedekah, kami tak boleh nak sedekah. Nabi kata, kamu akan sama dengan mereka kalau kamu zikir banyak, kecuali mereka zikir macam kamu juga. Tu dah lihat. Maknanya kefahaman tu bab harta jelas. Seorang kerja wiring, dia wiring. Bendahari masjid dah mikir dah nak tahu berapa ni, nak tahu ke wiring tu.
Sudah wiring tu. Mak, berapa mak? Minta diskaun sikit mak ni. Mak ni pun jawab, bendahari, mak saya kata, kalau buat kat masjid, tak payah ambil. Malu bendahari. Bukan bendahari sini lah, bendahari lain. Tak nak ceritanya. Itu nak gambarkan sebab dia faham konsep. Dia faham konsep. Kadang-kadang macam tu tuan-tuan. Sebab itu bagi saya, kita masuk masjid, letaklah RM1, RM2, RM5. Satu je falsafah mudah. Falsafahnya kalau awak simpan RM5 pun tak jadi kaya pun. Dan RM5 pun kalau awak sedekah pun tak jadi apa-apa ke dana pun. Kan jadi mudah hati. Ada ke orang kaya dengan sebab simpan RM5? Tak. Tapi ramai orang kaya dengan sebab infak fisabilillah. Kita kena tahu ada malaikat tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kerjanya doa. Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang infak ni ganti. Berilah orang kedekut ni habis hilang. Tak ke hara gitu. Sebab itu, bila kita faham konsep macam itu, hati kita pun tenang. Hati kita pun tenang. Dunia pada masa itu bukan lagi fitnah, tetapi keberuntungan. Anak yang kita dapat bukan lagi fitnah, tapi kita ingat kat dia. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Memperintahlah keluarga kamu sembahyang dan sabar. Allah bab sembahyang perintah kita dua perkara, tuan-tuan. Satu, perintah kita dirikan sembahyang, aqimus salah. Satu lagi, perintah kita untuk perintah keluarga kita sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-salah. Dua untuk solat. Satu untuk kita sembahyang, dirikan sembahyang. Satu lagi perintah anak bini, jom sembahyang. Itu hebat. Kalau macam itu, dia tak jadi fitnah. Ini yang menyebabkan pahala kita akan kekal di hari akhirat. Awaladun salihun yad'ulah, ataupun anak yang saleh yang berdoa untuk dia. Dan dia akan bahagia selama-lamanya, tuan-tuan. Ertinya fitnah ni, tuan-tuan, bila kita faham, boleh kita tukar dengan kefahaman kita, akan dipahalakan dalam mizan hasanat kita pada hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita sentiasa melihat perkara yang berlaku dan musibah itu sebagai satu kebaikan untuk kita muhasabah diri kita. Ada orang tu nak ajak pergi sejid ke surau pun payah. Tapi bila bawa motor reh, aksiden kena kerak kaki sampai ke peha sebelah. Duduk di masjid itu iktikaf lama pada Tok Imam pula. Kalau adab biasa tak pergi dah. Tapi ni Allah bagi. Benar tak baik pada dia. Tapi bila fikir baik, menyebabkan dia dekat dengan Allah. Seorang lelaki paralyzed, duduk di hospital. Tiap-tiap petang dengan satu jumlah masa yang lama akan diiring kereta sorong, kereta wheelchair untuk ambil udara di luar hospital. Seorang doktor pakar tengok dia dan berkata, ni cerita Arab lah. Kesian awak, anak-anak muda lain duk main bola, duk stadium, duk ni. Dia kata, tak tuan. Saya gembira dengan apa yang saya jadi ni. Alhamdulillah. Dengan sebab apa berlaku ni, saya boleh hafaz Quran, hampir khatam Quran. Tengok. Tapi kalau main WhatsApp game je, tak jadi apa-apa. Itu mengarut je. Jadi inilah yang sepatutnya kita ambil masa. Tuan-tuan, masa tinggal 6 minit lagi, saya minta izin lah. Kebetulan saya ada satu lagi tempat ceramah. Bukan nak kejar sangat ke ceramah, tapi salah jadual. Jadi kebetulan mereka nak minta juga di Unicef. Unicef bukan sini, Unicef kat Ijuk. Jadi satu kerja pula perginya. Ada agak kata malah benar dah, letih sangat, tapi dah tak boleh nak buat macam mana. Saya mohon maaf banyak-banyak. Bersama kami ni banyak. Ya. Satu solat ini. Ya. Adakah menjadi satu kesalahan kita berfitnah orang kafir?
Apakah menjadi kesalahan bila memfitnah orang kafir? Orang kafir yang baik, orang kafir ni ada dua, baik dan tak baik. Bukan orang kafir beriman tu tak kafir dah. Orang kafir yang baik, jiran yang kafir. Orang kafir yang baik kita tak boleh fitnah dia. Ini berdasarkan kepada apa yang Nabi husnul muamalah. Kita juga kalau boleh soalan-soalan macam ni tuan-tuan rujuk dalam laman web kami www.muftiwp.gov.my. Di situ kita telah jawab berkenaan dengan fiqhut ta'ayush, panjang lebar dengan dalil-dalil satu persatu dengan hujahan-hujahannya. Wallahu a'lam. Bersama kami ada buku Wal Asr, Demi Masa. Buku ni patut tuan-tuan beli semua sekali ni, sebab bagi saya isunya bagaimana kita nak time management dan quality times. Sebagaimana kata Pak